A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. InsyaAllah hari ini kita sambung tadabbur surah Al-A'raf, ayat yang ke-42. Sebelum tu kita tengok maksud dan pengajaran daripada ayat yang lepas dan apa kaitannya dengan ayat yang kita akan belajar hari ini. Okey, daripada ayat lepas Allah ceritakan tentang orang-orang yang kafir yang mendustakan ayat Allah dan mereka sombong. Dan balasannya adalah mereka akan menjadi penghuni neraka dan kekal. Kemudian Allah beritahu di kalangan mereka yang kufur, yang mendustakan ayat Allah, ada yang paling zalim. Di kalangan mereka yang zalim, ada yang paling zalim, iaitu orang yang mendustakan ayat-ayat Allah ataupun mereka-rekakan pendustaan kepada Allah. Seperti menuduh Allah ada anak, Allah ada isteri, Allah ada rakan kongsi. Maka Allah kata mereka ini akan mendapat azabnya lagi besar. Kemudian Allah beritahu keadaan orang-orang yang tak beriman di akhirat besok. Iaitu bagaimana mereka masuk neraka, iaitu mereka dimasukkan secara berkumpulan, bukan sekaligus ataupun kesemua sekali dalam satu masa. Jadi setiap kumpulan dimasukkan, mereka akan melihat kumpulan yang lain yang telah dimasuk lebih awal, dan akhirnya Allah mengatakan setiap kali dicampak satu kumpulan ke dalam neraka, maka kumpulan yang baru masuk akan melaknat saudara mereka yang telah masuk, dan yang telah masuk akan melaknat yang baru masuk. Yang mereka laknat itu bukan orang lain, kadang-kadang kawan baik mereka, kawan yang seagama dengan mereka, sefikrah dengan mereka, dan mungkin serumah dengan mereka. Mungkin yang dilaknat itu bapa mereka, anak mereka. Sebab apa? Dulu mereka berkawan baik, bahkan bersaudara, tapi persaudaraan mereka di atas asas akidah yang rusak, di atas asas kufur kepada Allah. Maka di akhirat persahabatan itu menjadi permusuhan. Begitulah saling menyalahkan antara satu sama lain. Orang bawah menyalahkan orang atas menyalahkan orang bawah. Dan dua-dua kumpulan ini, yang di atas dan yang di bawah, Allah gandakan azab mereka berdasarkan apa yang mereka lakukan semasa di dunia. Kemudian Allah bagi tahu lagi antara bentuk azab yang Allah sediakan untuk mereka yang kufur ini ialah lahum min jahannam mihadun, ayat 41 kan. Bagi mereka dalam neraka Jahannam ada mihad. Mihad ni mana hamparan. Dalam api neraka ada hamparan. Sebagaimana di rumah kita, di dunia ada hamparan, ada pemaidani, ada kapet kan. Jadi Allah nak perli. Ahli neraka pun ada kapetnya, ada pemaidaninya. Tapi semua itu daripada api neraka. Dan dari atas mereka pula, atas badan mereka pula ada selimut. Ghawashin wa min fawqihim ghawash. Atas badan mereka ada selimut juga, tetapi selimut itu juga daripada neraka. Jadi bawah neraka, atas pun neraka. Kemudian Allah kata, begitulah kami membalas
orang-orang yang zalim. Jadi balasan itu bukan kerana Allah zalim. Allah tu maha adil. Allah balas mereka masuk neraka dan kekal bukan sebab Allah zalim, tapi sebab Allah adil. Keadilan Allah ialah membalas kejahatan kepada orang yang zalim. Jadi senang saja untuk mengelakkan daripada azab Allah, jangan jadi orang yang zalim. Sama ada zalim kepada diri sendiri ataupun zalim kepada orang lain. Okey, setelah Allah sebut balasan kepada orang tak beriman, macam biasa dalam Al-Quran Allah seimbangkan. Bila sebut balasan terhadap orang tak beriman, nerakanya, makanannya, minumannya sampai kita rasa takut, maka Allah nak seimbangkan perasaan kita supaya jangan terlalu takut. Maka selepas itu Allah ceritakan balasan orang-orang yang beriman. Jadi kalau kamu takut menjadi penghuni neraka, takut dalam neraka berselimutkan api, berhamparannya daripada api, maka ada pilihan yang kedua, iaitu jadilah orang yang beriman. Yang balasannya Allah akan sebut dalam ayat seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallazina, dan orang-orang yang amanu, mereka beriman, wa amilus salihat, dan mereka beramal soleh. Jadi kalau sebelum ni wallazina kazzabu, orang yang mendustakan ayat Allah, wastakbaru, dan mereka sombong. Lawan dia ialah mereka beriman dengan Allah, beriman dengan ayat Allah. Kemudian Allah beritahu, bila sebut beriman, Allah akan sebut wa amilus salihat. Apa maksud dia? Jarang kita jumpa ayat amanu sahaja tanpa ada wa amilus salihat. Mesti ada sebabnya. Iaitu pertama, Allah nak beritahu setiap dakwaan seseorang itu beriman mesti ada buktinya. Buktinya ialah amal soleh. Sebab orang munafik pun mengaku dia beriman, tapi tidak ada amal soleh ataupun amalnya tidak soleh. Wa minan nasi, Allah sebut di awal surah Baqarah, wa minan nasi man yaqulu amanna wa hum la yu'minun. Ada sebahagian manusia, Allah berkata, mereka mendakwa, mereka berkata kami telah beriman, tapi Allah menafikan wa ma hum bimu'minin, mereka sebenarnya tak beriman pun. Dan juga Allah menafikan iman orang Badui yang datang Rasulullah, jumpa Rasulullah dan mengaku, mereka berkata kami telah beriman. Maka turun ayat Al-Quran daripada surah Al-Baqarah, yang daripada surah Al-Hujurat. Allah memerintahkan Nabi supaya bagi tahu pada orang Arab Badui yang mengaku beriman, kami telah beriman. Allah kata pada Nabi, qul lam tu'minu, bagi tahu pada mereka kamu sebenarnya belum beriman. Kenapa? Walamma yadkhulul iman fi qulubikum, sebab iman belum masuk dalam hati. Iman kalau masuk dalam hati ada hasilnya, iaitu amal soleh. Kalau setakat di bibir tidak ada hasilnya. Okey? Situ satu. Yang kedua, Allah nak bagi tahu iman ialah di hati dan amal solehnya ialah di anggota badan. Jadi orang Islam mesti ada dua. Satu, yakin di hati. Yang kedua, praktis dari segi amalannya. Ataupun amanu makna rukun iman. Rukun iman apa dia? Apa dia? Rukun iman ada berapa? 6. Apa dia? Percaya kepada Allah, percaya pada hari akhirat, percaya pada kitab, percaya pada qada dan qadar, percaya pada malaikat, percaya pada semua percaya tu di mana? Hati. Ini rukun iman. Rukun Islam? Rukun Islam apa dia? Mengucap 2 kalimah syahadat, solat, puasa, itu apa dia? Amalan. Jadi sebelum beramal mesti ada iman. Dan bila beriman, betul-betul masuk ke dalam hati, ada hasilnya.
Kan? Ada orang mengaku beriman tapi tidak ada amal soleh. Ada orang beramal soleh tapi tidak beriman. Orang beriman apa dah? Dia beriman dan beramal soleh. Siapa ni yang beramal soleh tapi tak beriman? Amal dia soleh, pada zahirnya soleh. Puasa, munafik. Kan? Amal dia kadang-kadang jauh lebih cantik pada kita kan? Sebab apa? Dia solat bersama Nabi, dia berjihad bersama Nabi, tapi dia tak beriman. Dia adalah munafik. Ada orang mengaku beriman tapi tak beramal soleh. Siapa tu? Dia beriman tapi tak beramal soleh. Orang fasik. Dia mengaku beriman, mengaku percaya pada hari akhirat, tapi tak solat. Kan? Kadang-kadang buka aurat. Jadi beriman mesti ada yakin di hati dan beramal dengan anggota badan. Kemudian amal soleh. Amal soleh ni apa makna? Mesti satu, niat ikhlas kerana Allah. Yang kedua, ittiba'us sunnah. Satu syarat yang tidak mungkin terpisah daripada amal soleh, iaitu mesti ittiba'us sunnah. Selagi tak ikut sunnah Nabi, maka dia bukan amal soleh. Dia tertolak. Okey. Kalau orang yang mendustakan ayat Allah dan sombong, Allah sediakan neraka, hamparannya daripada api, selimutnya daripada api. Maka bagi orang yang beriman dan beramal soleh, apa pula balasannya? Allah tak sebut lagi balasan. Ini kalau kita belajar bahasa Arab ni, dia panggil ayat mu'taridah. Mu'taridah. Tengok orang yang beriman dan beramal soleh, sepatut Allah beritahu balasan. Apa balasannya selepas ni? Iaitu ulaika, mereka itulah ashabu, penghuni syurga. Kemudian hum, mereka dalamnya kekal. Okey. Jadi kalau kamu beriman beramal soleh, balasannya syurga. Yang kedua kekal. Ada berapa balasan ni? Dua. Satu syurga. Yang kedua, mana lebih nikmat? Syurga ataupun kekal? Dua nikmat. Mana lebih nikmat? Kekal lah. Kita kalau diberi pilihan, duduk rumah istana, tapi sampai 50 tahun je. Lepas tu, kamu akan mati. Satu lagi pilihan, duduk rumah flat, selama-lamanya, tak mati. Nak yang mana? Nak rumah flat kan? Sebab apa? Jadi kekal tu satu nikmat. Kekal adalah satu nikmat. Sebab itulah Allah sebut dalam surah apa ni? Ahli syurga ni, bukti dia tu kekal sampai tahap apa? Sampai tahap apa? La yabghuna anha hiwala. Apa bukti ahli syurga ni kekal? Iaitu mereka la yabghuna, mereka tidak ingin hiwala, berpindah daripada syurga. Kenapa tak nak berpindah? Sebab nikmat kekal. Kat dunia kita selalu tak suka tak berpindah. Kan? Sebab apa? Boring. Kat syurga tidak ada sifat tu. Sentiasa berubah, semakin baik kan? Okey. Bahkan ada satu hadis sahih, Nabi kata ahli syurga sihat, tidak akan sakit, muda, tidak akan tua, gembira, tidak akan sedih, semua sekali. Apa saja yang mengganggu kebahagiaan manusia, Allah buang di dalam syurga. Okey, ayat di tengah ni apa kaitannya? Kita biasa dengar kan, la nukallifu. Tidak kami nukallif, kami bebankan. Nukallif ni kita jarang dengar. Tapi ada satu perkataan yang nak sama dan kita selalu dengar dan selalu sebut. Apa dia? La yukallifullah
Itu pun bila kita baca 2 ayat akhir surah Baqarah kan. Nukallif. Dalam surah Baqarah pada la yukallifu, yakni la nukallifu. Ada satu perkataan yang orang Melayu selalu sebut. Tukar ni jadi mim. Kan? Dah jadi bahasa Melayu kan? Jadi apa makna mukallaf? Kalau yukallifu makna tidak dibebankan. Kalau mukallaf, dia dipertanggungjawabkan. Mana bila mukallaf, wajib solat kan? Daripada perkataan ni lah. Okey. Kami tidak akan bebankan nafsan seseorang. Bila sebut nakirah makna umum, tanpa kecuali. Illa, kecuali wus'aha. Wus'aha daripada keluasan, kemampuannya. Kecuali ikut kemampuannya. Nya ni balik pada apa ni? Tak. Nya ni balik pada apa? Wus'aha. Balik pada nafsan. Kami tidak bebankan nafsan, melainkan wus'a nafsan. Okey. Kalau kita baca ayat ni, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak bebankan mereka setakat kemampuannya. Bagi mereka itu syurga kan. Jadi apa kaitan ayat di tengah-tengah ni? Allah nak bagi tu balasan. Tiba-tiba kat tengah datang, macam melintang datang. Kami tak akan bebankan seseorang melainkan setakat kemampuannya. Boleh faham soalan? Saya nak beritahu, setiap pelajar yang berjaya akan dapat masuk universiti. Tapi saya buat ayat macam ni. Setiap pelajar yang berjaya dan kejayaan tu bukan susah, akan dapat masuk universiti. Ada ayat kat tengah-tengah kan? Apa mesej saya? Relax sebab apa? Saya nak beritahu apa? Kejayaan tu bukan benda yang susah. Ni Allah kata, kalau Allah kata orang beriman dan beramal solat dapat masuk syurga. Mungkin kalau tak ada ayat kat tengah, kita fikir apa? Susah nak masuk syurga ni. Bukan senang. Terus Allah cover balik dengan ayat ni. Kami tidak akan bebankan manusia melainkan setakat yang dia mampu. Apa dia ni? Amal soleh yang melayakkannya masuk syurga, semua mengikut kemampuannya. Maknanya setiap orang layak tak masuk syurga? Yang miskin layak tak? Yang kaya layak tak? Yang duduk kat Amerika layak tak? Yang duduk kat kampung Pulau Mega layak tak? Layak. Apa dalil? Allah tidak akan bebankan siapa saja kecuali setakat sama. Mastata' tu. Ayat ni Quran ke sifat kan? Ayat ni antara sifat yang terbesar dalam bagi hidup orang beriman. Sifat yang terbesar. Apa saja masalah, bila dia baca ayat ni, tak jadi nak marah. Semua masalah jadi ringan, jadi kecil. Kenapa? Dan siapa yang rasa susah nak salat, dia mengingkari ayat ni. Bila dia sebut susah, mana apa? Seolah Allah membebankan benda yang dia tak mampu. Kenapa Allah bagi ujian berat pada aku ni? Dia tak faham ayat ni. Kenapa kamu kata berat? Allah bebankan sekadar yang kamu mampu. Faham tak? Tengok, Quran syifa. Kalau tak faham ayat ini, tak faham Quran, masalah kecil pun jadi besar. Susahnya nak jaga anak seorang. Bagus seorang. Jadi, bunyi beriman, bunyi beramal soleh, senang ke susah?
Senang ke susah? Ha? Senang ke susah? Kalau amal soleh susah, tapi lepas ayat tu jadi senang. Oh, lepas ayat ni baru jadi susah. Jadi bila kita, orang Islam lah, orang beriman, bila ada masalah, kita mengeluh. Betul ke tak? Salah lah. Kenapa betul pula? Kenapa nak mengeluh? Allah tak pernah buat benda yang lebih daripada kemampuan kamu. Kenapa nak mengeluh? Boleh faham? Ha. Kenapa Allah bagi ujian yang berat pada aku ni? Lepas satu-satu. Macam orang jatuh, ditimpa, dah lah jatuh, kena timpa tangga pula. Itu pepatah tu bercanggah dengan ayat ni. Ha? Tapi dia lebih mana? Dia lebih percaya mana? Pepatah ke ayat ni? Pepatah. Sepatut tukar pepatah tu. Bila dia jatuh, dapat nikmat baru, ditimpa pula tangga. Boleh faham? Oh, baru rasa lega. Tengok Nabi kan, selepas isteri Nabi meninggalkan Khadijah kan, berat tak masalah tu? Lepas tu Allah bagi apa pula? Ha? Tak, nanti dulu. Cepat sangat. Itulah macam relax je cerita Nabi ni. Ha? Lepas isteri dia meninggal, satu lagi musibah. Pakcik dia meninggal. Lepas pakcik dia meninggal, dia pergi ke mana? Taif. Berjalan kaki. Lepas sampai ke Taif, kenapa pula? Kena baling batu. Itu berapa kali jatuh, berapa kali kena timpa tangga? Oh. Tapi lepas tu Allah jemput Nabi, jumpa Allah di, nikmat. Sebenarnya proses nak dapat nikmat tu, memang itulah prosesnya. Dan jangan sebut, kalau kita rasa, orang fitnah kita apa semua kan. Siapalah kita, Nabi lagi teruk difitnahkan. Orang kata gila tu kan, saya isteri Nabi dituduh berzina kan. Yang fitnah kita tu macam apa? Macam kacang je. Ha? Macam debu? Kalau boleh fikir macam tu, okey lah. Jadi jangan kelang kabut bila ada masalah. Okey, satu lagi ayat yang akan merawat hati orang yang bermasalah. Surah At-Taghabun ayat 16. Surah At-Taghabun ayat 16. Allah kata apa? Fattaqullah wasma'u. Okey. Tak apa, setakat ni je. Cuba terjemah. Fattaqullah. Ha? Bertakwalah pada Allah. Kita bila sebut takwa tu rasa berat tak? Berat. Maka Allah pujuk hati kita. Mastata'tum. Sekadar yang kamu mampu. Salat. Okey, solat wajib berdiri kan? Kita sakit. Tak mampu. Kita rasa, ya Allah, baca ayat ni, sekadar kamu mampu, duduk. Kan? Bila kita duduk, sakit juga. Ya Allah, beratnya. Allah kata, setakat yang kamu, baring. Kalau kamu ambil wuduk kan, luka kan, berdarah kan, lagi parah. Allah kata, sekadar yang mampu, tayamum. Kalau tak boleh, tayamum pun tak boleh, kena tanah pun, Allah kata sekadar yang mampu. Apa dia? Wuduk pun tak boleh, tayamum pun tak boleh. Tapi Allah kata sekadar yang mampu. Apa dia? Salat tanpa wuduk. Ustaz, kan syarat sah salat ialah mesti berwuduk. Ya, bila kamu mampu. Kan bila tak boleh berwuduk kena tayamum. Ya, bila kamu. Sebab tu ramai tak orang bila dia kaki solat, kaki masjid, tapi bila sakit ke hospital 3 hari dia tinggal solat. Sebab apa? Mungkin tengok tak faham.
Bukan sebab tak mampu, sebab tak faham. Kalau dia tak mampu, Allah macam Allah tu zalim, betul tak? Allah membebankan dia solat juga walaupun sakit dalam keadaan berdiri. Allah tidak zalim. Allah Maha Adil. Allah Maha Penyayang. Ayat ni menunjukkan Allah sangat sayang pada kita. Kalau tak boleh pergi ke bilik air, duduk kat katil solat. Tak boleh berdiri, baring atas katil. Tak boleh tayamum, solat tanpa wuduk. Sah tak? Sah. Apa dalil? Orang yang kena penjara dibongkir ke pakaiannya. Kan? Dah masuk waktu. Nak ambil wuduk pun tak boleh. Dia kena solat ke? Tunggu keluar penjara baru qada. Biasa orang kita buat yang mana satu? Qada. Bila dia buat qada, dia tak solat, tapi lepas keluar penjara baru dia qada. Dia seolah dia menganggap Allah bebankan dia ketika dalam penjara yang dia tak mampu. Dia bersangka buruk pada Allah. Mana kamu tak ada pakaian, tak boleh berwuduk. Aku kata, bertakwa setakat yang kamu mampu. Tak mampu berwuduk, silakan solat tanpa wuduk. Tak mampu berpakaian, orang tak bagi, silakan solat. Sebab itu je yang kamu mampu. Jadi bila kita faham ayat ni, ada sebab tak untuk kita tinggal solat? Tak ada sebab langsung. Tak ada sebab langsung. Melainkan memang dia pemalas. Dia tak beriman kepada Allah. Okey? Kemudian Allah kata, wasma'u wa ati'u. Oh, nak dengar apa ni? Dengar apa yang Allah cakap. Dengar yang Nabi cakap. Kemudian lepas dengar buat apa? Taat. Ustaz, banyak sangatlah. Saya sejak tadabbur ni rasa macam berat je. Kan Allah dah cakap, setakat yang kamu mampu. Ada faham? Boleh faham? Okey, cuba buka surah Al-Baqarah ayat 185. Okey, saya ambil yang bahagian tengah. Man kana minkum maridan faman kana minkum maridan au ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kemudian yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Oh wow. Pelajar baca minggu tadi. Saya tulis apa yang pelajar baca. Bila pelajar saya salah. Jadi jangan salahkan saya. Salahkan pelajar yang baca salah. Okey. Wa man kana maridan. Okey, cuba terjemah. Ini cerita pasal apa ni? Puasa. Kan awal ayat Syahrul Ramadan kan? Okey, puasa tu berat tak? Berat. Allah kata wa man kana marida, siapa yang sakit, au ala safar, ataupun musafir. Bila sakit berat tak nak puasa? Bila musafir rasa penat tak, letih tak? Maka Allah kata apa? Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Iddah ni gantilah beberapa ayyamin, hari-hari yang lain. Berbuka kemudian ganti. Okey, kemudian Allah kata apa? Kenapa boleh berbuka? Kenapa boleh berbuka? Cuma kena ganti je. Kenapa Allah tak kata sakit ke musafir teruskan puasa? Tak, Allah kata berbuka. Kenapa? Allah begitu sebabnya yuridullah, Allah nak bikum, Allah nak dengan kamu yusra, benda yang Allah nak permudahkan kamu. Jangan menyeksakan diri. Allah nak benda mudah aja. Dan Allah tegaskan lagi, wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak nak kepada kamu benda yang, ya Allah. Bila kita kata susah, Allah tak nak susah. Jangan sebut susah. Tapi biasa kita nak beribadat, kita sebut susah ke senang?
Senangnya nak bangun malam. Ada yang biasa sebut. Senangnya nak pergi kelas tadabbur. Lancar aja. Jalan pun tak jam. Kan? Ada? Tak ada. Biasa kita sebut senang apa dia? Bila nak pergi melancong, lancar je perjalanan. Sampai tepat pada waktu. Kan? Tapi kalau bab ibadat, susahnya. Ustaz, saya dalam perjalanan dah terlepas waktu. Kena qada ke? Soalan tu. Kan? Dia boleh pusing satu dunia. Nak solat 2 rakaat boleh terlepas. Patut tak? Tak patut. Ada pelajar tanya saya, Ustaz, saya pergi ke Ion kan? Sebelum maghrib. Lepas tu bila masuk maghrib, dia pergi tempat solat, tutup. Kan PKP tutup semua kan? Lepas tu soalan dia apa dah? Macam mana saya nak qada? Ya Allah. Ini pelajar yang tanya, bukan yang tak belajar. Saya tak jawab soalan tu. Gambaran apa tu? Hidup kamu nak shopping ke nak solat? Sampai berjaya shopping tapi gagal solat. Dan bila gagal solat, tanya pula macam mana nak qada? Ya Allah. Kalau budak-budak tanya, saya jawablah, kan? Faham tak? Teruknya apa ni? Kefahaman agama di kalangan masyarakat kita yang dah belajar. Yang tak belajar jangan cakap. Macam mana kamu berjalan sampai terlepas solat, hanya nak membeli barang, ya Allah, teruknya pengurusan masa kamu. Solat hanya 3 rakaat aja. Kalau dah tahu, dekat maghrib, jangan pergi membeli. Betul tak? Selesaikan solat dulu, biarlah terlepas membeli. Jangan terlepas solat. Boleh? Okey. Jadi, Allah nak apa daripada kita? Mudah. Allah tak nak? Susah. Jadi mulai hari ini, jangan sebut susah. Bila kita sebut susah, apa maksud dia? Seolah kita kata Allah nak kita susah. Seolah kita nak bagi tahu Allah membebankan benda kita yang tak mampu. Boleh faham? Tengok Quran merawat hati kita. Ada orang tanya saya macam-macam masalah. Saya kata apa masalahnya? Cuba banding dengan masalah kamu dengan masalah Nabi, dengan masalah sahabat. Tak ada, kacang je. Dia puncanya kita tak yakin, kita tak beriman dengan Allah. Bila beriman dengan Allah, semua masalah berlaku dengan siapa? Dengan izin? Kalau Allah izin, Allah agak-agak zalim tak? Bila membenarkan masalah tu menimpa kita. Kalau Allah zalim, jangan sebut lagi Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sebut. Sebut apa? Bismillahirjabbar. Berapa puluh kali kamu sebut Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Bila datang musibah, ya Allah, kenapa besar sangat beban anak ini? Macam mana Tuhan yang penyayang, pemurah, menyusahkan kamu? Mana mungkin? Boleh? Okey. Buka lagi surah Al-Ma'idah ayat 6. Kat tengah pasal itu berkenaan dengan bertayamum kan? Tayamum. Apa dia? Siapa yang tidak dapati air, famallam fa'illam fa'illam walam ke fa'il? Falan Walam okey, walam falam tajidu ma'an fatayam mamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum Lepas tu la yuridu ma yuridullahu
liyaj'ala alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum waliyutimma ni'matahu alaikum la'allakum tashkurun. Okey. Allah kata bila kamu hadas kecil ataupun kamu sakit ataupun kamu musafir kan, kemudian kamu nak salat tapi falam tajidu ma'an, kamu tidak dapati air tak ada. Maka Allah buat apa? Allah suruh apa? Fatayammamu. Maka hendaklah tayammamu. Tayammamu apa ni? Tayammamu apa? Sa'i dan tayyibah. Apa saja yang sama ada debu ataupun permukaan tanah yang tayyib, yang bersih lah. Okey. Kemudian buat apa? Famsahu biwujuhikum. Sapulah muka kamu, wa aydiyakum, dan tangan kamu. Jadi bila tayammum lebih mudah ke lebih susah? Kalau wuduk basuh muka kan, tangan hingga siku, sapu kepala, basuh kaki kan, yang wajib 4. Tapi kalau tayammum jadi apa? 1 muka, yang kedua tangan sampai ke mana? Allah sebut tangan. Kalau kita tengok ayat sebelum ni, Allah kata berwuduk tangan ilal marafiq, sampai ke siku. Sebelum ayat ni, ayat 6 juga. Bila wuduk Allah kata aidikum ilal marafiq, basuh tangan sampai ke. Tapi bila tayammum Allah tak sebut tangan ilal marafiq, ke siku. Makna apa? Tangan saja. Bila tayammum tangan saja. Kan? Yang kita belajar tangan sampai itu hadis dhaif. Kemudian Allah beritahu, kenapa ni? Bila tak ada air, Allah kata, okey, tak payahlah solat. Nanti cari air sampai jumpa. Kalau habis waktu, qada. Tak. Tayammum. Tayammum, tanah. Kemudian, sapu. Kemudian Allah kata, sebabnya apa? Sebab apa? Ma yuridullah. Allah tidak ingin liyaj'ala, untuk menjadikan ke atas kamu min haraj. Apa haraj? Haraj apa dah? Kesusahan. Allah tak nak. Macam mana susah ni? Macam ni. Bila tak ada air, Allah kata cari air sampai jumpa. Susah tak kita? Oh, susah. Allah tak nak susah. Tayammum. Kalau kita sakit kan, kita tak boleh berdiri kan? Allah kata apa? Salat walaupun sakit, berdiri walaupun sakit. Susah tak? Tak. Allah tak nak susah. Rahmat tak Allah pada kita? Mudah tak ya Allah beban kepada kita? Mudah. Tapi ramai tak orang tak buat, kan? Benda yang mudah orang tak buat. Tapi yang sebenarnya, yang agama tu mudah tapi dia rasa susah. Yang dia buat, yang bukan agama, lagi susah tapi mampu pula. Betul? Pergi kerja pagi kan, susah tak? Bangun pagi, jalan jam kan, kena bayar tol. 1 jam baru sampai. Solat subuh hanya 2 rakaat, PKP solat kat rumah aja. Yang solat 2 rakaat mudah dia tak buat, yang pergi kerja dia buat. Betul tak? Zikir pagi kan, 15 minit, 20 minit. Mudah tak? Ke tercabut gigi? Patah belakang tak? Dia tak baca. Tapi dia keluar pergi duduk bersembang kedai mamak tu, makan roti canai sekeping 1 jam. Sampai tertelan gigi palsu dia. Boleh faham tak? Makna apa tu? Manusia tak tinggalkan ajaran agama, bukan ajaran agama susah. Buktinya apa? Yang dia buat tu lagi susah. Ada orang yang boleh panjat gunung sampai 2-3 jam. Masjid tepi rumah tak pergi. Mana lebih susah? Okey? Ingat jadi Allah tidak nak daripada kamu haraj. Allah tak nak susah-susah. Okey.
Habis ha? Kemudian ayat 43. Allah nak bagi tahu orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi syarat nak masuk syurga ni apa dia? Syarat nak masuk syurga. Mesti tak lulus SPM. Mesti tak dapat masuk universiti. Tak. Mesti tak ada kereta, ada rumah sendiri. Tak ada. Syarat dia dua je, beriman dan beramal soleh. Kemudian bila masuk syurga, apa Allah buat? Wa naza'na, dan kami naza'na apa dah? Kami cabut. Bahasa Arab kalau nazak ni cabut dari sampai ke akar umbi. Cabut sampai ke akar umbi. Kami cabut. Cabut di mana ni? Mafi apa yang dalam sudurihim. Sudur apa dia? Sudur dada ke dada-dada? Mufrad ke jamak? Jamak kalau mufrad? Sadurun kan? Yang sudur ni, yang jamak biasa tak kita sebut dalam ayat lain lah? Biasa tak? Dalam ayat apa, surah apa? Yang biasa kita sebut? Yalah, apa dia ayat tu? Yang ada sudur. Dia kalau kat tengah memang tak keluar. Kena start daripada awal. Allazi yuwaswisu. Memang boleh sambung. Dia nak mula je tak boleh. Blur je. Okey, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, kan? Okey. Kalau mufrad sadrun. Kalau jamak sudur. Okey, kalau sudur ada dalam surah An-Nas. Kalau sadrun dalam bentuk mufrad ada dalam surah apa? Surah lazim je. Surah lazim. Surah lazim. Bacalah ayat tu, tengok ada tak? Apa dia? Alam nashrah laka sadrak. Sadrak. Tidakkah kami lapangkan bagi engkau? Jadi nikmat yang Allah bagi pada Nabi yang paling besar apa dia? Rumah besar? Bukan. Unta yang besar? Bukan. Hati yang lapang. Kalau hati yang lapang, rumah sempit pun rasa lapang, kan? Tapi kalau hati sempit, rumah besar pun rasa macam sempit je. Okey. Allah kata nikmat ahli syurga. Tengok nikmat ahli syurga. Satu, masuk syurga. Yang kedua, kekal. Yang ketiga, iaitu kami cabut apa dalam hati-hati mereka. Min ghillin, dari ghillin apa dia? Apa dia? Dengki. Dia dalam bahasa Arab ada banyak perkataan tu. Ada hasad, hasadun, ada hiqdun, ada ghibtah, ada ghillun. Ghairah tu lebih kepada cemburu. Tapi ada kaitan jugalah. Yang ni 4 perkataan dekat-dekat makna dia. Hasad. Hasad apa makna? Dengki. Hiqdun, dengki juga. Tapi beza. Hasad ni, kita dengki nikmat orang tu, biarlah berpindah pada kita. Kan? Ya Allah, bagilah kereta emas dia tu jadi milik aku. Itu dia panggil hasad. Kalau hiqdun, dia dengki supaya nikmat hilang pada orang tu, sama dia dapat ke, hancur ke, dapat kat orang lain, tak kisah. Yang ni hasad ni, biar nikmat tu pindah pada dia. Ghibtah,
Ghibtah dengki, dia dengki supaya dia jadi macam orang tu, bukan nikmat orang tu hilang. Kalau dia tu rajin belajar, biarlah aku rajin macam dia. Boleh faham? Kalau dia kaya, biarlah aku kaya macam dia. Dia teruskan kaya, aku pun nak kaya macam dia. Itu ghibtah. Ghilun ni dia lebih kurang sama dengan hikdun. Hikdun. Ini yang paling dalam empat-empat ni, satu je yang halal. Ghibtah. Tapi kadang-kadang Nabi guna yang halal ni, ghibtah, Nabi guna juga perkataan hasad. Kan? Nabi kata apa? La hasada illa fisnaini. Tidak ada dengki kecuali dalam dua perkara je. Dua perkara ni boleh dengki. Dengki yang boleh ni sebenarnya dalam bahasa Arab nama dia ghibtah. Apa dua benda yang dihalalkan dengki? Nabi kata rajulun atahullahu malan, seseorang yang Allah bagi harta banyak, kemudian dia habiskan hartanya fi sabilillah, siang dan malam. Kita boleh dengki, iaitu nak jadi macam dia, bukan nak harta dia hilang. Yang kedua yang boleh kita dengki, yang kedua apa dah? Allah bagi pada dia ilmu, bagi pada Quran, dia baca, dia mengajar orang siang dan malam. Ya Allah, bagilah aku macam dia. Itu halal. Kan? Macam saya ni. Saya ada kereta kan? Dan saya pun ada ilmu dan saya mengajar. Pelajar dengki apa? Dengki nak macam saya ada kereta ataupun nak dengki macam saya ada ilmu tu? Ya. Harap-harap jadi lebih baik pada saya walaupun tak pakai kereta. Okey? Boleh? Jadi Allah kata, nikmat dalam surga apa dah? Kami cabut dalam hati mereka daripada dengki. Kenapa ni Allah cabut dengki? Apa yang Allah nak bagi tahu? Mana Allah nak bagi tahu nikmat dalam surga? Ya, kalau Allah bagi tahu ada bidadari, kita boleh faham. Ada sungai-sungai, kita boleh faham. Tapi nikmat dalam surga yang ni kami cabut dengki. Apa nikmat dia? Tak payah dengki. Apa nikmat dia? Dia punca manusia tak bahagia kat dunia sebab ada sifat dengki. Sama ada orang dengki pada dia ataupun dia dengki harta dia banyak, pangkat dia besar, tapi sentiasa dengki pada orang. Pantang orang beli kereta lebih mahal pada dia, aku akan beli lagi mahal. Jadi bahagia tak? Tak bahagia. Jadi punca manusia tak bahagia ialah ghilun. Bila ada ghilun, selagi ada ghilun, dia tak akan bahagia. Tak ada. Ahli syurga yang tingkat yang ke berapa? Kak, tingkat syurga berapa? 10. Bagus. Kalau kat syurga kena cita-cita tinggi. Kat dunia rumah flat pun tak apa. Okey. Yang duduk tingkat 10, bila dia pergi ziarah yang tingkat 100. Tingkat 100 pasti lebih cantik, lebih mahal kan, lebih indah kan. Tapi bila dia pergi ni langsung tak ada rasa apa. Kenapa? Allah bagi dia rasa puas dengan tingkat 10 tu. Cuma bayangkan kalau dia pergi tingkat 100 dia dengki. Agak-agak bahagia tak? Sebab tu Allah kata apa? Kami cabut. Cabut apa? Daripada angka ubi. Sikit pun tak ada dengki. Supaya ahli syurga sentiasa terhibur je. Kita kadang-kadang kan dah seronok dah, tapi kadang-kadang tak bahagia sebab apa? Ada satu perkataan orang kata pada kita. Kadang-kadang dengan satu perkataan kita jadi macam tak bahagia kan? Kamu ni kenapa lembab sangat? Kan? Dengan perkataan tu pun kita dah, ya Allah, 3 hari 3 malam. Kenapa ni? Apa masalah aku kan? Betul tak? Kadang-kadang kita nak mengajar orang kan, nak bagi tazkirah lah sikit. Orang kata apa? Kamu ni sejak bila jadi ustazah jadian? Perkataan tu kita rasa apa?
Taubat, aku tak nak cakap apa-apa dah kan. Benda-benda macam tu yang menyakitkan hati kita ataupun kita menyakitkan orang dah tak ada. Sebab apa? Allah dah cabut ghillun. Oh, bahagianya. Jadi Orang tu dah dunia dia tak rasa apa-apa, maknanya dia dah masuk syurga kat dunia. Macam mana? Seolah-olah lah, seolah-olah macam dah. Dia dah tak dengki kat dunia ni. Dia tak Cakap apa pun dia tak rasa. tengok sebab apa tak rasa, mungkin dia dah kalih peluru. Kalau dia kalih peluru, orang nak kata apa pun, aku dah kaya, tapi dia tak beriman, itu berhati-hati. Ada juga kan, dia kebar, telinga dia tebal dah. Tapi dia jahat. Macam perompak kan. Ataupun orang yang buat jahat. Orang kata macam-macam, dia merompak lagi. Okey je. Kamu nak kata, katalah. Tapi kamu miskin kan, aku kaya. Yang macam tu kan, Fadil? Itu tanda-tanda. Okey. Jadi, soalannya, orang beriman bakal calon ahli syurga. Apa sifat dia di syurga? Di dunia? Tidak ada ghillun. Tak dengki. Tengok orang kaya, dia senyum. Tengok orang maki dia pun, dia tak ada rasa apa-apa. Tapi dia beriman. Kan? Kecuali dengki dua tu. Tengok orang jiran sebelah tukar sofa setiap bulan. Dia senyum je. Tengok orang asyik bawa anak pergi luar negeri je. Dia duduk main kat kampung je. Okey, tak ada masalah. Itu tanda-tanda ciri-ciri ahli surga. Sebab itulah doa yang Nabi, yang Allah bagi tahu, doa ni mesti setiap orang beriman wajib baca. Kalau tak baca, dia belum beriman. Apa doa tu? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan. Sama kan? Ghillan lillazina amanu. Lillazina sabaquna kan? Ghillan lillazina wala taj'al fi qulubina ghillan lillazina amanu. Tengok. Dia minta apa orang beriman? Wahai Tuhan, jangan engkau jadikan dalam hati kami ghillan. Makna ada tak ghillan dalam hati orang beriman? Ada. Sebab tu dia minta pada Allah, jangan buangkan. Yang di akhirat tak payah minta, Allah cabut terus je. Tapi kat dunia kena usaha, kena berdoa. Dengki, ghillan kepada siapa? Orang beriman. Makna kalau kita beriman, dengki pada orang beriman, makna beriman tak kita? Tak. Tak, itu dia panggil ghibtah. Itu dia dengki yang halal. Jangan salah faham. Ustaz, anda tengok kamus masuk real tu kan? Didetailkan ada wal hikduka min. Dia nak ada hik kedua kan? Mana dia lebih sama dengan al-hik kedua. Dan dia ada juga unsur-unsur khianat. Sebab tu Nabi, Allah sebut dalam Quran, tidak harus bagi Nabi mengambil harta rampasan. Yaghilla. Cuba cari ayat ni. Yaghilla. Tidak harus seorang Nabi mengambil harta rampasan. Jadi daripada perkataan ghillu juga ada unsur-unsur khianat. Apa dah? Ambil hak orang. Bila ambil hak orang pun ada unsur dengki lah. Kan? Dia nak, dia tamak. Yelah, bila ada dengki, ada tak permusuhan? Mestilah. Dia sentiasa bermusuh. Dan syaitan bermusuh dengan kita tak? Apa punca dia? Dengki lah. Apa salah Adam sampai dia dengki pada Adam, sampai membawa kepada dia dengki kepada semua anak cucu Adam? Apa masalah dia dengan Adam? Bahkan sebagai ulama kata dengki itu adalah dosa pertama. Betul. Dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah. Berzina, rasuah, menipu, dengki. Dosa pertama.
yang dilakukan oleh makhluk Allah. Bukan mesti manusia lah. Iaitu dosa dengki. Dilakukan oleh siapa? Iblis. Dia bukan manusia. Dan dosa pertama yang dilakukan oleh manusia di dunia juga dengki. Siapa? Kabil. Dengki. Bahaya tak dengki? Dia duk bergaduh hari ni pasal politik kan? Dengki kan? Dengki lah. Yang tukar parti apa semua. Tubuh parti baru. Semua. Ha? Apa contoh? Memang betul pun. Okey. Boleh? Okey. Jadi kenapa kita minta pada Allah, jangan jadikan aku dengki pada orang beriman. Kenapa? Bila aku dengki, bukan beriman. Sebab Allah kata apa? Innamal mu'minuna. Orang beriman, adik-beradik, mana boleh kamu dengki pada abang kamu? Mesti sayang. Bila tak suka je, kamu tak beriman. Innama. Dan tanda kita sayang pada orang beriman, tanda kita tak dengki pada. Bukti dia. Doa. Ayat sebelum ni. Kalau kita jarang berdoa pada orang Islam yang lain, kita ada masalah dalam hati. Kita tak layak masuk syurga. Orang dalam syurga, Allah cabut ghilan, dan kat dunia, dia minta ghilan ni dijauhkan. Kita biasa sangat mudah nak dengki. Bila tu? Bila orang tak setuju dengan kita kan? Bila orang tak sama dengan kita, bila orang parti lain, jemaah lain, fikrah lain, kumpulan lain, kita mula nak dengki. Kita mula nak tunjuk kita lebih. Betul tak? Betul. Oh, bahaya nak buang tu, nak bersih tu. Okey, kemudian apa lagi nikmat? Tajri. Mengalir. Mengalir. Tajri mengalir. Min. Dari tahtihim. Di bawah mereka. Al-anhar. Sungai-sungai. Nikmat yang seterusnya ialah mengalir sungai. Allah sebut nikmat seterusnya dalam perkataan tajri, mengalir. Apa nikmat dalam perkataan tajri? Sentiasa mengalir. Kan? Kadang-kadang sungai kat dunia kadang-kadang tak mengalirkan, jadi keruh. Tapi dalam syurga sentiasa mengalir. Berapa jam? 24 jam. Sampai bila? Ada kemungkinan tak? Satu masa syurga yang kita punya kat sungai di syurga kita tu terhenti mengalir. Ada tak? Sebab tersumbat dengan sampah banyak sangat. Tak ada. Yang kedua, nikmat kedua, mengalir di mana ni? Bawah. Bawah mana ni? Jadi Allah nak bagi tahu ni sebenar, Allah nak bagi tahu nikmat. Bila ada Allah yang nak bagi tahu nikmat, kita kenapa? Apa sepatut reaksi kita? Seronok, senyum, gembira. Kalau kita lah suami kita bagi tahu, saya akan beli satu banglo untuk awak yang bawahnya ada sungai. Senyum tak muka? Senyum. Tapi kita banyak tak jumpa ayat ni? Muka kita tak senyum pun. Banyak kali tak? Kan? Banyak ayat ni berulang. Tak senyum, masam je. Bila nak habis ni? Jadi wajib kita senyum. Ini dipanggil busyra, berita gembira. Mengalir pula di bawah. Di bawah kat mana ni? Bawah? Ada dua. Satu pendapat bawah istana kita. Bawah istana kan? Jadi kalau kita nak minum ke, nak mandi ke, apa perlu kita buat? Jangan tebuk lubang. Dan dia pakai remote tak? Pakai remote terbuka lantai. Kita pun terjun. Tak. Pakai remote pun susah. Dalam syurga hanya terlintas je. Ustaz, kalau dah terbuka macam mana? Barang-barang sofa tak jatuh ke? Itu akal kita kat dunia. Dan syurga, Nabi kata apa? Yang tak terfikir di akal. Kemudian yang mengalir pula, nikmatnya apa dah? Berapa sungai? Anhar. Perkataan anhar pun nikmat, bukan satu sungai. Supaya apa? Supaya kita ada pilihan. Kalau boring sungai arak, pergi sungai madu. Kalau boring sungai madu, pergi sungai
Susu kalau boring juga. Kalau 4 boring memang bukan ahli syurga. Wa qalu, dan mereka berkata, Alhamdulillah. Serupa-rupanya Alhamdulillah ni bukan setakat sebut kat dunia. Dalam syurga pun ahli syurga sebut, ya Allah nikmatnya. Lantas dia sebut Alhamdulillah. Segala pujian hanya untuk Allah. Allazi, yang hadana, ya Allah. Hadana, yang telah hadana apa dia? Telah memberi hidayat. Kepada kami. Lihaza, untuk ini. Untuk apa ni? Untuk ini. Ini ni isim isyarah. Refer kepada apa? Ni semua ni. Masuk syurga, kemudian kekal, kemudian tidak ada rasa dengki, ada sungai-sungai 4 mengalir bawah istana dia. Segala puji bagi Allah. Sebabnya apa? Kenapa boleh semua nikmat ni? Sebab hadana, Allah yang beri hidayat. Ya Allah. Makna apa ni? Makna apa ni? Ada, kita boleh salat sebab Allah bagi hidayat. Berapa ramai yang tahu wajib salat tapi tak salat sebab Allah tak bagi. Berapa ramai yang belajar tapi Allah tak bagi hidayat untuk dia beramal dengan dia dah tahu. Betul tak? Berapa ramai yang belajar, berapa ramai ilmu, berapa banyak ilmu dia, tapi dah 10 tahun tak amal-amal pun Allah tak bagi hidayat. Lepas tu syarat nak masuk syurga bukan setakat iman, bukan setakat ilmu, tapi amal. Ilmu banyak tak ada guna. Belajar 10 orang ustaz tak ada guna. Belajar 10 kitab yang hebat tak ada guna kalau tidak ada amalan. Sebab itulah hidayat ada 2 kan. Ni. Hidayat yang Allah bagi ni sehingga dia layak masuk syurga, hidayat. Hidayat apa? Hidayat ada 2. Satu, hidayat ilmu. Yang kedua, hidayat hidayat amal ataupun taufik. Jadi yang ahli syurga memuji Allah sebab Allah bagi hidayat. Allah bagi hidayat mana ni? Taufik, kan? Ni, kita boleh datang kelas sebab Allah bagi hidayat kan? Tapi baru dapat hidayat apa? Dan ilmu. Kalau kita tak beramal, mana kita belum dapat hidayat ni. Dan kita belum layak masuk syurga. Sebab syarat syurga mesti ada amal. Berdoalah pada Allah. Kita kadang-kadang minta ihdinas siratal mustaqim beribu kali. Tapi tak beramal. Mana kita belum dapat hidayat amal. Susah tak nak beramal? Kadang-kadang nak baca zikir kan. Nabi kata apa? 2 kalimah yang ringan di lidah, yang sangat dicintai oleh Allah, tapi sangat berat pada timbangan. Apa dia? Subhanallah bihamdi, subhanallah. Ringan tak? Mudah tak? Tapi kadang-kadang satu hari terlupa. Sebab apa? Sebab apa? Allah tak hadana. Allah tak bagi hidayat ni. Sebab apa Allah tak bagi hidayat? Sebab kita memang tak nak. Sebab Allah dia janji, wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang betul-betul nak beramal, Allah buka jalan, Allah permudahkan. Bila dia tak beramal, makna dia tak nak, Allah tutup. Boleh? Betul tak? Berapa banyak zikir yang mudah, ganjaran besar, tapi kita terlupa. Walaupun ringan di lidah. Tapi bila kita bercakap, benda tu berat. Bercakap je sampai setengah jam. Kadang-kadang 1 jam bercakap. Kadang-kadang orang yang dengar pun dah tertidur. Kita sambung lagi. Okey, kemudian Allah kata apa? Wama kunna, dan tidaklah kami linah tadia akan dapat hidayat. Tidaklah kami akan mendapat hidayat laula, jikalau
tidak. An hadanallah. Jikalau tidak, Allah menunjukkannya, memberi hidayahnya. Boleh faham? Jadi dia nak bagi apa ni? Kami semua tak akan dapat hidayah sehingga kami boleh beramal sehingga kami dapat masuk syurga jikalau Allah tidak memberi hidayahnya. Ramai orang bukti ya. Kenapa bila dia berilmu tapi tak dapat beramal? Sebab yang dia minta banyak doa kepada Allah pada. Minta untuk beramal ataupun minta tambah rezeki, minta sihat tubuh badan. Jarang kita minta, ya Allah bagilah kekuatan untuk aku beramal dengan ilmu yang aku belajar. Bagilah kekuatan untuk aku dapat berzikir. Jarang orang berdoa yang tu. Bila dia tak berdoa yang tu, Allah tak bagi. Okey, kemudian laqad, pasti sesungguhnya, ja'at, telah, Rasul Rasul apa dia? Rasul, jamaah. Rabbina. Rasulu Rabbina kan? Tuhan kami. Bilhaq, dengan kebenaran. Apa maksud ni? Lepas dia puji Allah, segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah pada kami sehingga kami boleh beramal dan sehingga kami berjaya masuk syurga. Tiba-tiba dia kata apa? Sesungguhnya telah datanglah para rasul Tuhan kami dengan kebenaran. Apa maksud dia? Apa dia? Bersyukur sebab dia apa kaitan ni? Dengan nikmat dalam syurga semua, dia pun puji Allah. Tiba-tiba dia kata, sesungguhnya Rasul kami, Rasul Tuhan kami telah datang dengan kebenaran. Maksudnya apa? Dia nak beritahu semua yang janji Nabi dulu memang betul-betul kami nampak dan kami rasa. Betullah Rasulullah bilhaq. Faham? Nabi kata solat 2 rakaat lebih baik pada dunia dan betul-betul dapat. Kan? Nabi kata baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim memberatkan timbangan. Betul lah. Baru nampak. Nabi kata baca zikir subhanallah wa bihamdi 100 kali bersih semua dosa. Nabi kata solat sunat 12 rakaat dapat istana. Betul lah. Faham? Wanudu, dan mereka nudu apa dah? Diseru ataupun dipanggil. Mereka dipanggil. Siapa ni? Ahli syurga dipanggil. Ada pendapat mengatakan dipanggil ni bila? Bila mereka ahli syurga nampak syurga lalu dipanggil. Siapa yang panggil? Ada pendapat yang memanggilnya ialah Allah. Ada mengatakan malaikat. Okey. Ada pendapat pertama tadi, bila mereka ahli syurga nampak syurga, mereka dipanggil. Yang kedua, bila mereka dah masuk dalam syurga, mereka dipanggil. Okey. Apa yang disebut setelah dipanggil? Antilkumu, bahawa tilkum apa dah? Tilkum. Daripada perkataan ada isim isyarah. Kalau dekat lelaki apa dia? Haza. Kan? Kalau dekat perempuan? Hazihi. Okey. Kalau jauh lelaki? Zalika. Kalau jauh perempuan? Tilka. Okey? Boleh? Sekarang tilkum. Ka ni menunjukkan satu. Tapi kalau tilkum, kum kamu menunjukkan banyak. Apa yang banyak ni? Apa yang banyak? Syurga-syurga, nikmat-nikmat, sungai apa semua, bidadari, semua tu tilkum. Itu. Tapi itu tu menunjukkan jauh ke dekat?
Jauh. Sebenarnya syurga ni duduk kat mana? Dekat. Jadi kenapa diguna perkataan tilkum? Sepatut diguna perkataan hazihi. Kenapa? Okey, itu pendapat yang tak masuk lagi. Satu lagi pendapat, memang dia dah masuk dah dalam surga dah. Surga luar pun depan mata lah. Dia depan mata dah. Kalau depan mata nak kata ini ke itu? Ini. Kenapa? Apa kaitan dia? Zalikal kitab. Itulah kitab. Kan? Kitab ialah Quran. Quran tu dekat ataupun jauh dengan kita? Dekat. Kalau dekat sepatut guna apa? Hazalah. Kan? Kenapa Allah guna zalika? Itulah kitab. Pada depan kita. Sebagai ulama kata zalika tu, kitab tu jauh daripada keraguan. Jauh daripada keraguan. Itu yang nak baca. Ada isim isyarah ni, zalika dengan tilka ni ada dua maksud. Pertama, dia jauh daripada jarak. Jauh daripada jarak. Yang kedua, zalika ataupun tilka, dia menunjukkan ketinggian sesuatu itu. Ketinggian kemuliaan. Itulah walaupun dia dekat depan. Dia bahasa Melayu pun kadang macam tu kan. Contohlah, ulama besar duduk kat sini. Saya pun beritahu, itulah ulama besar. Padahal kat depan. Menunjukkan apa? Kemuliaan dia. Jadi zalika, itulah kehebatan Al-Quran. Tilkumul jannah, itulah kemuliaan surga. Apa dia? Yang uristumuha, yang kamu uristu mabni lil majhul, kamu diwariskannya. Tengok. Kenapa Allah guna perkataan diwaris? Nabi Adam? Tak, apa maksud waris? Apa dia? Tak. Kepunyaan kita barang apa? Asalnya orang yang punya. Kemudian kita dapat. Makna jadi yang kita dapat tu, harta warisan tu, adakah usaha kita? Bukan. Makna kita dapat, kalau kita dapat harta warisan tu, makna kita dapat dengan percuma. Tapi asalnya hak siapa? Hak orang. Tak. Harta warisan, hak orang. Hak bapak kita kan? Subhanallah. Jadi kenapa Allah kata, itulah syurga yang kamu diwariskan. Maknanya, penghuni syurga, dia bukan ambil syurga dia ambil syurga orang lain. Itu makna waris. Agak-agak syurga siapa? Itu tadabbur tu. Subhanallah. Ada hadis sahih. Ada hadis sahih. Ada hadis sahih. Nabi kata setiap orang ada dua tempat. Boleh lepas kelas ke? Tak, suruh dia tunggu 10 minit boleh? Anak-anak sudah. Tunggu 10 minit lagi. Okey. Nabi sebut dalam satu hadis, setiap orang, tidak ada setiap orang melainkan mesti ada dua tempat. Satu tempat di syurga, satu tempat di neraka. Okey? Bila orang tu A masuk neraka, dia ada tak tempat dia di syurga? Ada. Siapa akan ambil tempat dia? Orang yang masuk syurga. Jadi orang masuk syurga, dia ada satu dapat syurga dia. Yang kedua dia akan dapat syurga. Ini maksud mewarisi. Ya, orang kafir pun sama. Kalau kita masuk syurga, orang kafir masuk neraka, satu neraka dia. Yang kedua dia mewarisi neraka orang lain. Ya. Itu hadis sahih.
Tak payah? Hamba kecek bahasa Melayu tak payah juga. Tak. Dia setiap orang ada dua tempat. Macam saya kan. Ada dua tempat. Satu tempat di syurga. Satu tempat di neraka. Memang setiap orang Allah jadikan dua. Kalau kita taat pada Allah, Allah bagi tempat kita di syurga. Dan tempat kita di neraka diwarisi oleh ahli neraka lain. Kalau orang ni masuk neraka, tempat dia di syurga akan diwarisi oleh ahli syurga yang lain. Ya, ya. Jadi syurga Firaun dapat kat siapa? Ya Allah bagilah kat saya. Itu hadis sahih. Dan cuba buka surah Al-Mu'minun ayat 10 dan 11. 10 dan 11. Ulaika humul warisun. Kemudian ayat 11, allazina yarisuna al-firdaus. Firdaus. Kan? Okey, Allah sebelum ni daripada ayat pertama Allah cerita apa? Ciri-ciri orang beriman kan? Qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang beriman, allazina hum fi salatihim khashi'un, yang khusyuk dalam salat, wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun, yang jauh daripada perbuatan lara sia-sia, yang mengeluarkan zakat, yang jaga kemaluannya kan? Last sekali Allah kata apa? Ulaika, mereka itulah humul warisun, yang mewaris, pewaris. Waris apa ni? Yang mewarisi syurga Firdaus. Kena faham perkataan waris tu. Waris ialah kita dapat hak orang secara percuma. Okey, nikmat tak? Dan semua ni, dapat nikmat semua ni dengan sebab apa? Bima kuntum, disebabkan adalah apa yang kamu amalkan. Tengok akhirnya syarat nak masuk syurga balik kepada apa? Amalan. Kalau setakat belajar, setakat berilmu kan, setakat berkitab-kitab kita belajar tapi tak ada amal, tak boleh. Tapi bercanggah dengan satu hadis Nabi kata, lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Amalan seseorang tak mungkin memasukkannya ke syurga. Wala anta ya Rasulullah, ditanya sahabat tanya Rasulullah, walaupun engkau, ya, aku masuk syurga pun bukan dengan amalan, tapi dengan rahmat Allah. Tapi di sini masuk dengan amalan. Nampak tak macam bercanggah? Kan? Macam mana nak selarikan? Tak, macam mana antara dua hadis ni? Satu Nabi kata masuk syurga dengan rahmat Allah. Ayat Quran kata masuk syurga dengan amalan. Macam mana nak selarikan? Yang mana satu betul? Quran kata masuk dengan amalan. Hadis kata masuk dengan rahmat. Nah, dua-dua betul, macam mana nak selarikan? Dengan amalan itu akan mendapat rahmat Allah. Manusia akan masuk syurga dengan rahmat Allah, dan manusia akan dapat rahmat Allah dengan amal soleh. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan siapa? Muhsinin, orang yang beramal, yang suka buat baik pada orang. Satu. Yang kedua, ayat ni betul masuk syurga dengan amalan. Yang hadis Nabi kata masuk syurga dengan rahmat pun betul. Maksudnya ialah nilai syurga tak boleh dibayar dengan amalan kamu. Betul, kamu masuk dengan amalan. Tapi nilai syurga tak boleh dibayar dengan amalan kamu. Tak cukup. Habis nak cukupkan amalan kamu dan supaya layak masuk syurga, apa dia? Rahmat Allah. Contohlah, kamu beramal berapa tahun? Berapa tahun kita beramal yang betul-betul soleh, yang betul-betul khusyuk? Berapa tahun? Agak-agak lah. Agak-agak lah, tak apalah. Agak-agak.
Daripada kita mula balik kan sampai sekarang mungkin 5 tahun kan. Mungkin 5 tahun. Masuk syurga berapa tahun? Ha? Sebab tu ada satu hadis. Saya pernah sebutkan. Hadis ni dhaif tapi boleh jadikan pengajaran. Setiap orang ada 3 rekod amalan dia. 3 rekod. Satu rekod pasal nikmat yang Allah bagi pada dia. Satu rekod pasal amalan dia. Satu lagi rekod pasal nikmat. Satu pasal dosa, satu pasal amalan, satu pasal nikmat. Jadi disebut kepada ni yang jaga rekod nikmat, okey kamu nikmat si fulan kan? Katalah mata. Sekarang kamu tuntutlah amalan si fulan ni sebagai bayaran kepada harga nikmat mata ni. Dia pun ambil lah amalan si fulan ni sebagai bayaran harga nikmat mata. Ambil, amalan dia habis. Kemudian dia berkata kepada Tuhan, wahai Tuhan, ada lagi bayaran untuk nikmat mata aku belum dilansaikan. Tapi amalan dia dah habis. Boleh faham? Makna amalan kita tak mampu nak membayar nikmat Allah. Jadi betul masuk syurga dengan amalan. Tapi belum cukup untuk membayar nilai syurga. Maka perlukan rahmat Allah. Okey. Cukup lah. Solat hormat waktu tak ada. Solat hormat waktu tak ada. Tak payah bagi pencerahan. Solat hormat waktu tidak ada dalam Islam. Yang ada ialah solat hormat Allah. Waktu tak perlu dihormati. Yang perlu dihormati dan dimulakan ialah pencipta waktu. Surga dan neraka itu telah dijanjikan Allah kepada hamba-Nya sejak azali. Ya, Allah janjikan, tapi Allah bagi kebebasan. Allah bagi kebebasan pada manusia untuk buat pilihan. Benarkah itu, Rina? Benarkah akan ada orang yang paling terakhir masuk syurga setelah habis azab neraka baginya? Di tingkat mana syurga hamba Allah ini? Dan adakah nikmat syurga untuknya sama tahap? Okey. Ada hadis sahih orang yang terakhir keluar neraka dan dia juga terakhir masuk syurga. Hadis sahih. Tapi bila dia masuk syurga, Allah akan bagi padanya 10 kali dunia. 10 kali nikmat dunia. Itu disebut dalam hadis sahih. Orang yang terakhir masuk syurga adalah nikmatnya Allah bagi seumpama 10 kali nikmat dunia. Itu orang terakhir masuk. Jadi kalau orang yang masuk awal-awal, tak payah, tak boleh dibayangkan. Jadi yang terakhir masuk ni syurga yang mana? Wallahualam. Mungkin paling bawah sekali, tak disebut dalam hadis. Adakah nak tadabbur Al-Quran ikut kesanggupan? Tak. Sebenarnya kita nak tadabbur Al-Quran ikut kemampuan dan kehendak. Sebenarnya bila Allah turunkan Al-Quran, kita mampu tak untuk tadabbur semua sekali? Ya. Bukan setakat mampu, Nabi dan para sahabat mampu mentadabbur dan mampu melaksanakan dan mampu mengorbankan segala-galanya untuk melaksanakan ajaran Al-Quran. Bukti jelas. Berapa ramai sahabat yang mati syahid untuk mentadabbur Al-Quran. Berapa ramai sahabat yang korbankan hartanya, tinggalkan kampung halaman sebab kerana tadabbur Al-Quran. Kita hanya nak pergi kelas, hanya nak faham pun dah macam-macam alasan. Itu bukan di luar kemampuan, tapi itu adalah alasan. Bagaimana nak kaitkan dicabut rasa dengki dalam hati ahli syurga dengan adanya tingkatan syurga? Kerana seolah-olah tiada galakan untuk dapatkan syurga tertinggi. Apa maksud soalan? Tak. Kenapa tak ada galakan? Syurga yang paling tinggi tentulah lebih baik daripada syurga yang di bawah. Macam Nabi sebut dalam satu hadis, kita akan nampak syurga yang di tingkat atas seumpama kita duduk di bawah, di bumi, dan kita nampak bintang-bintang di langit. Begitu jauh jaraknya. Maka Nabi kata begitulah jarak antara syurga di bawah dengan syurga di atas. Bahkan disebut dalam satu hadis, jarak antara satu tingkat ke satu tingkat ialah perjalanan 100 tahun.
Jadi pastilah syurga yang di atas lebih baik. Bahkan Nabi kata syurga yang terbaik ialah syurga Firdaus. Sebab apa? Sebab dia atas syurga Firdaus ada arasy Allah. Kemudian di bawah syurga Firdaus dia paling tinggi, dan di bawah syurga Firdaus mengalir sungai-sungai yang 4. Jadi sungai-sungai yang lain semua bersumberkan daripada syurga Firdaus. Maka sebab itu Nabi kata, "Iza sa'altumuhu", bila kamu memohon kepada Allah, "Fas'alu al-firdaus al-a'la", maka mintalah syurga yang paling tinggi. Nabi bagi motivasi pada kita supaya minta syurga yang tertinggi. Sebab pastilah jauh bezanya. Cuma bila dah masuk, kita tak rasa dengki. Bila dah masuk, kita tak rasa dengki. Wallahualam. Kalau dekat, tadi kalau nak solat tu kiblah macam mana kita nak tahu? Ya, sekarang kiblah dah canggih kan, buka telefon boleh tahu kiblah dah. Kita boleh sampai satu dunia takkan tak jumpa kiblat. Buka telefon je. Tu. Boleh buka. Ustaz, bila solat dengan tayamum perlukah qada? Tak perlu. Kenapa nak qada? Kalau qada makna solat kita dengan tayamum tu tak sah. Kalau tak sah, kenapa Allah suruh benda yang tak sah? Tak masuk akal. Bila Allah suruh, benda tu sah lah. Allah tak akan suruh benda yang main-main, yang sia-sia. Saya mungkin persoalan ni keluar tajuk. Saya nak tanya, adakah dalil dalam Quran yang menyatakan apa sebenarnya bentuk bumi? Ramai orang Islam yang bertelagah dan bergaduh sesama sendiri kerana masih. Dia ulama beza pendapat. Ada kata bulat, ada kata. Tapi kalau ikut pendapat Syekh Shalih Utsaimin, bumi ni bulat. Bumi ni bulat. Antara dalilnya ialah Allah sebut dalam surah Al-Insyiqaq, wa izal ardu muddat. Bila akhirat besok, Allah kata bumi dilapangkan. Bila dilapangkan makna sebelum tu adalah bulat. Jadi kenapa nak bergaduh pasal bumi? Bergaduhlah pasal dia Allah sebut dalam Quran, hazani khasmani. Ini dua kumpulan yang sentiasa bergaduh. Apa dia? Fi rabbihim, tentang Tuhan. Satu kumpulan percaya pada Allah. Satu kumpulan kufur kepada Allah. Itulah pergaduhan yang sebenar. Ini nak bergaduh pasal bumi sampai kita tak belajar sunnah Nabi, tak amalkan sunnah Nabi, buang masa je. Tak payah bergaduh. Bumi lepek ke, bumi bulat ke, dia tak akan menentukan kita masuk syurga ataupun neraka. Orang yang stres ataupun frust dan mengambil keputusan bunuh diri, adakah boleh dikatakan orang itu tidak mampu? Tak. Dia mampu, tapi imannya lemah. Bila imannya lemah, dia banyak dikawal, dikontrol oleh nafsu. Bila dikontrol oleh nafsu, dia akan bunuh diri lah. Sebenarnya dia mampu. Kalau banding masalah dia dengan masalah para Nabi, masalah para sahabat lagi hebat. Tapi tak ada seorang pun Nabi dan para sahabat bunuh diri. Sebab dia jahil, sebab dia tidak ada ilmu, maka dia ambil jalan singkat. Apa hukumnya Ustaz, seorang isteri pergi ke masjid untuk solat berjemaah dan selepas solat ada kuliah subuh ataupun kuliah maghrib, sedangkan suami tak mahu pergi tapi dia izinkan isteri pergi sebab ada majlis ilmu. Apa hukum isteri ni? Kalau isteri pergi ke masjid untuk solat dan ada kuliah maghrib dan diizinkan oleh suami, hukum isteri itu halal lah. Tak ada masalah, tak berdosa. Dan suami pula tak pergi, suami yang berdosa. Kalau suami tak pergi solat jemaah, kalau bukan musim PKP, hukumnya berdosa. Dan kalau tak belajar, hukumnya juga tetap berdosa, jahil ilmu. Wallahualam. Bila kita solat tanpa wudu ataupun tayamum sebab kesukaran tertentu, perlukah kita qada? Tak perlu. Kalau betul-betul masa tu tidak ada air dan tak boleh bertayamum, betul-betul dah usah cari, kena usah dulu cari air dan tak ada, kemudian nak tayamum pun tak boleh, mutarak, kita pun salat tanpa wuduk, hukumnya sah dan tak perlu qada. Dalilnya ayat tadi.
Allah perintah kita buat setakat yang kita mampu. Itu je kita mampu. Tapi syarat kena cari dulu air, kena usaha juga untuk bertayamum. Dah betul-betul tak boleh baru pergi yang ketiga, iaitu salat tanpa wuduk. Penghuni syurga yang rendah boleh tak melawat? Boleh, jangan risau. Yang rendah boleh pergi ke tingkat atas, nak jumpa siapa ke, nak jumpa Nabi Adam ke, nak jumpa Nabi Yusuf ke, boleh. Yang atas pun, nak ziarah yang bawah pun, boleh. Jadi, pastikan dapat masuk syurga dulu, baru fikir nak melawat. Apa tu? Harisun. Boleh tak kita tayamum saja bila kita tengok toilet, nak ambil air, sembahyang terlalu kotor? Apa ni? Toilet nak ambil air, sembahyang, apa yang kotor? Kamu nak masuk toilet ke nak ambil wuduk ni? Tak ada kaitan. Wuduk biasanya mana-mana tempat air itu bersih. Jadi toilet kotor bukan alasan untuk kita bertayamum. Tak boleh. Syarat tayamum mesti setelah tidak ada air. Setelah kita usaha, kita cari, tidak ada air. Ataupun air ada, sekadar cukup untuk minum. Kalau kita tak minum air tu, kita boleh mati. Masa tu boleh tayamum. Tapi selagi ada air, walaupun tandas kotor, wajib kita berwuduk. Ada ustaz mengatakan setiap kali baca surah Fatihah dalam salat kena tarik nafas, baru setiap hujung ayat kena tarik nafas baru. Habis nafas lama tinggal kat mana? Kalau tidak batal solat. Tak ada dalil lah, tak ada dalil. Dia, Nabi kata, faqra'u ma tayassara. Baca apa yang mudah. Nabi tak sebut baca apa yang mudah dan tarik nafas baru. Jangan tambah-tambah. Jangan tambah-tambah. Saya peliklah ustaz-ustaz ni. Agama mudah, dia menyusahkan pula. Bila dia kata kena tarik nafas baru, orang akan faham apa? Kalau tak tarik nafas baru, batal solat. Kan jadi susah tu, ya Allah. Jangan belajar dengan ustaz-ustaz ni. Hati-hati nanti jadi gila. Apa tu? Sian saya aja ikut kelas tadabbur. Dia nasihatkan saya pula, hati-hati nanti jadi gila. Okey, jadi gila tadabbur, alhamdulillah, bersyukur. Jangan gila jahil lah. Bagi mereka tak pergi solat Jumaat, adakah dia kena tunggu habis Jumaat? Baru dia, ini bagi lelaki lah. Bagi lelaki, kalau bukan musim PKP, dia bukan kena tunggu habis solat Jumaat, dia kena pergi. Dan selagi dia boleh pergi, wajib dia pergi. Jangan tunggu je. Dah habis tak solat di masjid, dia pun solat. Berdosa besar. Sebab dia sengaja meninggalkan solat Jumaat. Kecuali dia uzur, sakit tak boleh pergi ke, tunggu orang habis solat Jumaat di masjid, baru dia solat. Okey, kalau musim PKP ni, dia tak pergi solat Jumaat sebab mungkin kekangan, sebab mungkin lebih pada dihadkan kan. Jadi bagi saya tak perlu tunggu. Habis orang solat Jumaat di masjid tak perlu tunggu. Sebab apa? Sebab dia tak jatuh wajib. Sebab bilangan telah dihadkan. Adakah dalil yang kita boleh hadiahkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad? Tak ada dalil lah, tak ada. Nabi tak pernah minta kita sedekah Fatihah kepadanya, tak ada. Yang Nabi suruh kita berselawat kepadanya. Jangan salah faham, jangan salah maklumat. Nanti kita buat kerja, sia-sia tak dapat pahala. Nabi tak perlu Fatihah. Saya nak tanya hukum buat kenduri arwah. Kenduri arwah. Tidak ada. Nabi dan para sahabat tak pernah buat kenduri arwah sahabat-sahabat yang meninggal. Jadi, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah kata sesungguhnya bagi kamu pada diri Rasulullah ada ikutan terbaik. Antara ikutan Nabi ialah bila sahabat mati, Nabi tak buat kenduri. Yang Nabi suruh apa dia? Nabi kata orang yang sahabat-sahabat yang lain, tolonglah buat makanan, pergi hantar pada keluarga si mati,
sebab keluarga si mati sedang kesedihan. Jadi bantulah mereka, jangan membebankan mereka lagi. Itu ajaran Nabi. Wallahu alam. Ustaz, dalam bas di highway solat subuh tayamum dengan boleh kalau tak ada air. Kalau kita naik bas ketika musafir dan tidak ada air, boleh tayamum. Syarat nak tayamum, pertama tak ada air. Setelah kita cari memang tak ada air. Tapi kalau boleh berhenti tempat tu dan ada air, wajib kita berwuduk. Kalau betul-betul tak ada, baru boleh tayamum dan solat subuh. Kalau macam bekerja kilang, ada yang tanya ni. Dia kerja kilang, dia kena bangun naik bas kilang sebelum subuh sampai buat dah tertujuh hari-hari macam tu. Okey, dia kerja kilang, keluar sebelum subuh. Sampai-sampai dah cerah lah, habis waktu subuh. Pertama, kalau boleh dia berhenti kerja lah. Sebab sampai kerja, kita dicipta untuk beribadat pada Allah. Tujuan utama, solat. Jadi kalau apa saja yang menghalang kita daripada melakukan solat, yang ibadat utama, sepatut kita hilang kehalangan tu. Termasuklah kalau kerja, kena berhenti. Itu yang dilakukan oleh Ashabul Kahfi, pemuda Kahfi. Kenapa dia tinggal? Bukan dia tinggal kerja sahaja, dia tinggal semua harta dia. Dia tinggal semua kampung halaman. Sebab harta dia, kawan-kawan boleh menjadikan dia syirik pada Allah. Dia pergi ke gua. Dan Allah janji, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang bertakwa pada Allah, dia berhenti sebab nak jaga solat. Kerana bertakwa pada Allah, Allah jamin Allah akan bagi jalan keluar daripada masalah. InsyaAllah Allah akan bagi kerja yang lebih baik, yang dia boleh jaga solat. Buat pertimbangan yang tepat antara kerja cari makan dengan solat sembah pemberi rezeki. Kita nak sembah Allah yang bagi rezeki, tiba-tiba kita kerja nak cari rezeki lawan pemberi rezeki. Sangat tidak patut. Kalau tak boleh juga berhenti, dia boleh. Pilihan kedua, dia ambil wuduk siap-siap, kemudian atas bas, masuk waktu dia solat atas bas. Tapi pilihan pertama kena utamakan, iaitu berhenti dan cari kerja lain. Banyak lagi kerja-kerja lain yang kita boleh jaga solat kita, insyaAllah. Saya dah puas nasihat anak-anak pergi solat di surau, tapi mereka tak nak, jadi saya ajaklah berjemaah dengan saya di rumah. Itu ialah kalau dah ajak dia tak nak pergi juga. Pilihan yang ada ialah solat berjemaah di rumah lah. Tapi jangan berterusan lah. Jangan putus asa, terus nasihat pada dia, terus bagi ilmu pada dia, terus bagi keyakinan pada dia tentang kewajipan solat berjemaah di masjid. Jangan putus asa. Sebagaimana Nabi Nuh tidak pernah putus asa menasihati anaknya yang kafir. Sampailah anaknya meninggal. Siapa Ya'juj dan Ma'juj yang dicerita dalam? Ya'juj dan Ma'juj adalah makhluk daripada kalangan manusia yang akan muncul di akhir zaman, dan ia sebagai salah satu tanda-tanda kiamat besar. Dan mereka dah ada ke belum? Dah ada. Sebab tu Zulkarnain, Raja Zulkarnain bina tembok untuk menghalang Ya'juj mengganggu ataupun menzalimi kaum yang ada sebelah bukit tu. Jadi mereka dah ada, tapi di mana? Wallahu alam. Bila akan muncul di akhir zaman? Bila tarikhnya? Wallahu alam. Sedekah Fatihah tidak ada, bukan daripada Nabi. Sedekah Fatihah kepada yang dah meninggal bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi ialah Nabi suruh kita berdoa banyak-banyak kepada si mati, semoga Allah ampunkan dosa dia. Orang mati ni nak keampunan Allah. Dalam Fatihah tidak ada keampunan. Dalam Fatihah tidak ada doa keampunan. Orang mati nak sangat-sangat keampunan. Simple je. Ya Allah, ampunlah si fulan yang baru meninggal semalam. InsyaAllah Allah makbulkan dan akan membantu si mati. Macam mana baca dengan tertil? Baca dengan tertil ialah betulkan tajwid, betulkan makhraj, baca dengan perlahan, kemudian kita tadabbur ayat demi ayat sehingga memberi kesan dalam kehidupan kita dan kita amalkan pengajaran yang ada dalam ayat yang kita baca. Kalau kita pergi bercuti 3-2 hari dengan keluarga kerana anak-anak cuti sekolah, kemudian kita tertinggal amalan-amalan sunat, contoh salat rawatib dan halaqah-halaqah ilmu kerana mereka mubah bercuti, dapatkah kita ganjaran seperti orang yang meninggalkan ibadah?
Tak, kalau kita bercuti kan, bawa anak dengan tujuan baiklah. Dengan anak kita nak didik dia, nak bagi tazkirah ke, maka kita pun tinggal amalan solat sunat rawatib. Dapat pahala. Bahkan Nabi bila musafir, Nabi tinggal solat sunat rawatib yang sebelum zuhur, lepas maghrib, lepas isya, Nabi tinggal. Kecuali solat sunat subuh, Nabi tak tinggal walaupun musafir. Dan juga solat sunat witir, malam Nabi tak tinggal walaupun musafir. Kemudian amalan zikir lain tu, zikir pagi petang kalau boleh baca, bacalah. Kalau tak boleh, tak apa. Dan kita tinggal kelas-kelas agama bila kita bercuti kan. Semoga Allah gantilah. Semoga Allah ganti dengan waktu yang lain. Tapi pastikan bila kita bercuti tu biarlah membawa kebaikan pada anak-anak kita. Dia semakin berilmu, semakin bertakwa, semakin kenal Allah. Jangan bawa anak bercuti, mereka semakin lara, semakin buang masa, kita pun rugi. Ada live? Sekarang ada live. Kalau bercuti kat mana pun, boleh buka live kan? Sebenarnya ilmu ni tak boleh ditinggal. Ilmu tak ada cuti. Ilmu tak ada cuti. Makan boleh cuti. Kerja boleh cuti. Tapi ilmu sebenarnya tak boleh cuti. Pergilah kat mana-mana, line clear, buka live. Kalau tak ada live, buka rakaman. Rakaman banyak. Rakaman tadabbur saya dah 1000 lebih. Betul ke orang yang memberi pinjaman wang tidak boleh meminta kembali kepada si peminjam? Kerana dia belum bersedia untuk bayar kembali. Ini berlaku antara murid dengan guru. Tak. Bila kita bagi pinjam pada orang, sebab tu Allah suruh tulis. Tulis berapa pinjaman, kerana apa dan bila nak bayar. Bila dah bersetuju, katalah tarikh 2 bulan lagi kena bayar. Kita pun boleh minta. Itu hak kita. Tak salah. Tak salah. Itu hak kita. Tapi kalau dia katalah lepas 2 bulan, dia tak mampu bayar, bukan tak nak bayar, maka Quran kata apa? Fa in kana zu usratin, kalau dia ada kesukaran tak mampu bayar, fa naziratun ila maisarah, bagi tempoh dia. Tambah lagi 2 bulan. Jangan minta. Kalau dia tak mampu bayar sebab miskin, sebab bankrupt ke, kita minta, hukumnya haram. Kita yang berdosa sebab minta dalam keadaan orang tak mampu. Tapi kalau dia mampu tak nak bayar, itu tak ada masalah. Nak sama dia pun saman lah. Bercuti biar semakin bertambah ilmu. Ya. Bolehkah kita rasa bersalah tak solat atau tak puasa sebab datang haid? Sebab saya pernah dengar orang cakap tak baik ada... Ya, salah bila kita rasa bersalah. Bila kita haid, tak boleh solat, tak boleh puasa, kita rasa bersalah. Salah. Sebab apa? Bila kita rasa bersalah, macam kita tak setuju dengan apa yang Allah takdirkan. Apa yang Allah takdirkan memang terbaik. Kena bersangka baik. Jadi jangan rasa bersalah. Bahkan rasa, Alhamdulillah, mesti ada nikmat, mesti ada hikmahnya. Ada seorang pelajar bertanya, apa hul? Saya tak tahu hul. Yang saya tahu tol. Hul saya tak tahu. Saya tak akan jawab benda yang saya tak tahu. Ini selalu diamalkan oleh, sensitif ni. Ya. Benarkah apabila seseorang itu mati meninggalkan harta pusaka, perlu difaraid, bahagikan secepat mungkin, jika tidak rohnya tergantung. Yalah, secepat mungkin ikut peraturan lah. Bukan mati hari ni, hari tu kena bagi semua, tak. Ikut peraturan. Kadang-kadang ada peraturan dia ambil masa sampai 2-3 hari, kadang-kadang sebulan. Tak mestinya. Kalau melewatkan sebab masalah peraturan, dia bukan sebab roh itu akan diazab. Apakah hukum terlupa sepotong ayat dalam surah selepas membaca Fatihah? Sama ada dalam solat fardu, hukumnya bila terlupa, rukuk je lah. Bila terlupa, sama ada kita rokok ataupun kita tukar surah lain. Cuma kena pastikan sebelum kita baca dalam solat, kita ulang bagi lancar betul-betul. Jangan keadaan tak lancar, tiba-tiba kita nak baca dalam solat. Itu sengaja. Kadang-kadang jadi gangguan dalam solat. Apakah? Okey, tak ada?
Okey, cukup kelas kita akan datang. Besok kita akan buat tadabbur tour ke Melaka. Siapa yang nak join boleh bagi nama pada Puan Haniza yang tertera di poster. Dan kita akan buat live di sana insya-Allah. Besok ada pukul 11 pagi sampai 12.30. Kemudian hari Ahad daripada 9 pagi sampai lebih kurang pukul 1 lah. InsyaAllah kita akan buat live insyaAllah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.